Awal bismillah, mula bicara. Assalamualaikum, pembuka kata. Wahyu pertama Rasulullah. Akan ku cerita, jadikan teladan kita bersama. Terima kasih pengajar majlis yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, seterusnya rakan-rakan seperjuangan sekalian. Gua Hira terletak di Jabal Nur, 5 kilometer dari Masjidil Haram. Tinggi puncak sekitar 200 meter. Tempat terpencil tiada berpenghuni. Pada saat usia hampir 40 tahun, Nabi Muhammad SAW suka mengasihkan diri kerana bingung mengenakan masyarakat Arab yang hidup bergelomang dengan maksiat dan dosa. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Potongan ayat 7 surah Ad-Duha. Maka Nabi Muhammad SAW diberikan petunjuk melalui mimpi supaya mendekatkan diri dengan Allah. Dengan cara ini sajalah Allah dapat mempertahankan iman baginda. Lantas Rasulullah beribadah di Gua Hira dengan penuh keikhlasan, mencari ketenangan daripada masyarakat Arab yang sesak dan tidak memperoleh itu dengan hanya berbekalkan roti sahaja. Baginda juga sering memikirkan keagungan pencipta alam ini. Ya kawan-kawan, ciri-ciri masyarakat jahiliah pada masa itu kini semakin menular dengan hebat pada masa sekarang. Gejala konten moral seperti berzina, membuang dan membunuh anak sering berlaku dan menjadi nanah dalam masyarakat Islam. Allahu, sungguh menyedihkan. Maka ayolah kita umat Islam ini, ikutilah firman Allah ini yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Potongan ayat 59 surah An-Nisa. Berulang alik beribadat, diberi bekalan makanan. Khadijah isteri yang taat, menjadi contoh dan teladan. Sidang pendengar budiman, akhirnya pada malam 17 Ramadan 610 Masihi, datanglah malaikat Jibril yang menyerupai seorang lelaki dan lantas berkata, bacalah wahai Muhammad, bacalah. Baginda ketakutan dan menjawab, aku tidak tahu membaca. Malaikat Jibril mengulanginya sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW tetap menjawab, aku tidak tahu membaca. Maka malaikat Jibril terus memeluk baginda dan membacakan ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Baginda pun mengikuti bacaan malaikat Jibril seperti firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dari perantaraan kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak ketahuinya. Ya hadirin sekalian, bermula perisytiharan Iqra bacalah oleh malaikat Jibril, sejarah manusia berubah wajah. Banyak kemajuan sains, teknologi dan sebagainya bersumber daripada usaha-usaha awal umat Islam yang digerakkan dari wahyu pertama ini. Oleh itu, amalkanlah amalan membaca. Bak kata pujangga, membaca itu jambatan ilmu, dan ilmu itu pelita hidup. Ilmulah menjadikan kita umat yang bijak pandai dan berjaya dalam kehidupan. Untuk mengakhiri perkongsian saya ini, marilah kita bersama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Moga kita menjadi insan yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kelak. Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan kejadian di dunia ini. Bacalah, tulislah dengan pena wahyu yang diutuskan, risalah kebenaran untuk insan. Nun di sana indahnya pelita, sambil berjalan cahaya tersebar. Akhir kata, tamatlah perkongsian saya. Ambil pengajaran, jadikan iktibar. Sekian, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.